A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Profile daripada seluruh Nusantara. Kisah ini datangnya daripada R.S. Suzy. Kisah ini merupakan kisah benar yang berlaku di Lebuh Raya Plus, Tangkak Muar, satu ketika dahulu. Bagaimana Brother Fai nak mulakan cerita ya? Sebab cerita ni tak ramai yang tahu. Cerita ni memang penuh dengan tragis. Tapi tak apa, apa pun Brother Fai akan kongsikan dengan anda semua tentang kisah ini. Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasai sentuhanku. Di sini beliau mengatakan, salam perkenalan dari saya. Nama saya Yana ataupun Suziana dari Johor. Di sini saya ingin mengenengahkan pengalaman misteri yang dikongsi oleh seorang kenalan yang bertugas sebagai reporter di salah sebuah syarikat media di sini. Kisah ni berlaku kurang-kurang beberapa tahun yang lalu. Peristiwa menyeramkan berlaku atas dirinya semasa dikerah untuk buat liputan tentang persembahan pada roh-roh yang diadakan pada satu malam di Lebuh Raya Utara Selatan. Lokasi tepat di Tangkak Muar. Apa yang saya tahu tentang Lebuh Raya tu, banyak nyawa terkorban dalam macam-macam kemalangan ngeri yang berlaku setiap minggu atau setiap hari. Salah satu ahli keluarga rapat saya juga pernah menemui ajalnya di situ. Baiklah, saya mulakan pengalaman yang dikongsi oleh kenalan saya yang bertugas sebagai reporter. Setelah statistik angka mangsa korban kemalangan meningkat dan penampakan makhluk-makhluk berbentuk pontianak, pocong, wanita berbaju kurung mendukung anak serta macam-macam lagi, Persatuan Bangsa Cina daerah tersebut mengadakan persembahan untuk roh-roh yang dipercayai mengganggu pengguna jalan tersebut. Malam tu, jalan tersebut ditutup lebih kurang 6 jam. Bermula 11 malam hingga lebih kurang waktu subuh. Waktu malam tu memang tak ada lampu lah. Biasalah jalan dekat Malaysia ni, kalau malam ada tempat-tempat, ada setengah-setengah tempat yang tak ada lampu. Jadi yang ada hanyalah lampu sokongan dari kenderaan-kenderaan yang berada di situ. Yang dibenarkan ada di situ adalah anggota polis untuk tugas penutupan jalan, seorang tokoh agama berbangsa Cina, seorang Tok Bomo berbangsa Melayu dan seorang Sami Kuil berbangsa India. Senang cakap, semua bangsa ada. Tujuannya untuk berkomunikasi dengan roh-roh bangsa masing-masing dan tidak kecuali media dari beberapa syarikat terpilih sahaja yang berada di lokasi tersebut. Tidak banyak yang tahu tentang upacara berikut. Upacara bermula tepat jam 12 malam. Dimulakan dengan upacara asap mengasap. Kemudian dibaca mentera oleh pihak masing-masing. Difahamkan untuk menyeru roh-roh tersebut. Lebih 2 jam menunggu kewujudan makhluk-makhluk berkenaan, tiba-tiba salah seorang dari anggota polis yang sedang berdiri di bawah pohon rendang tepi jalan tersebut rebah dan seluruh badan menggeletar seperti sawan. Tiba-tiba, kata beliau, angin kencang dan anjing polis yang berada di situ menyalak ke arah pohon tersebut.
seperti nampak sesuatu. Bulu roma pun meremang. Rasa tidak sedap hati pun ada. Tok Bomo ataupun dukun yang dikatakan handal di kawasan tu menghampiri mangsa yang rebah, menghalang yang lain untuk dekat. Beliau membawa sebiji mangkuk sebiji mangkuk berisi air dan 5 purut yang telah dibelah, lalu merenjis ke arah mangsa tersebut. Kemudian anggota polis berkenaan dikatakan terus terapung, kaki tidak jejak bumi, mata berlolok dan renungan tajam ke arah dukun tersebut. Tiba-tiba makhluk itu terus menerkam dukun tersebut, meraung seperti binatang buas. Dukun tersebut menolak-nolak, tapi makhluk itu lebih liat dan kuat. Dari jauh kami hanya boleh menyaksikan saja. Tiada sesiapa pun yang berani hampiri. Sepatah kilat, seperti satu cahaya merah menyala keluar dari susuk tubuh anggota polis yang dipercayai dirasuk. Beliau pengsan. Kedengaran suara mengilai sayup-sayup. Selepas tu, seorang dari anggota polis bertugas menyalakan lampu suluh yang dipegang ke arah kedua-dua susuk tubuh yang terbaring di atas jalan raya tersebut. Kami memberanikan diri untuk menghampiri kedua-dua mereka. Dipendekkan cerita, semua yang ada terperanjat. Kelu lidah ingin berkata-kata, menggigil seluruh tubuh. Nak terkencing pun ada. Ada seorang dua yang muntah. Na'udzubillah. Wajah dukun tersebut berlumuran darah. Kulit mukanya disiat-siat. Biji matanya terjelir keluar. Anggota polis yang dirasuk sebentar tadi pula, wajahnya kecut, pucat dan mulutnya berbuih. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kedua-duanya meninggal dunia di tempat kejadian. Apa lagi? Semua bungkus barang-barang dan beredar dari situ. Difahamkan, apa yang dirakam semuanya rosak. Dan kata kenalan saya, beliau demam seminggu, cuti sakit. Hingga sekarang masih terbayang-bayang wajah dukun tersebut. Laporan forensik dikatakan kematian tersebut sangat aneh, sehingga sekarang tiada mana-mana pihak dapat menerangkan apa yang berlaku di lebuh raya tersebut. Hingga kini, penampakan dan kemalangan membabitkan korban nyawa kerap berlaku. Pihak kerja raya pernah berkata bahawa kemalangan berlaku kerana pembangunan jalan raya yang tidak rata atau berlubang dan pemandu cuai. Tapi statistik laporan mangsa yang hidup mengatakan mereka diganggu oleh penampakan atau lintasan. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Itulah kisah seram yang berlaku di lebuh raya utara selatan Tangkak Muar yang dikongsi rakan saya seketika dulu. Ya saudara, itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Ares Suzy. Kisah ni memang kisah benar, tapi rasanya kita tak pernah dengar di mana-mana media yang pernah ceritakan kisah ni. Alhamdulillah, bermakna kisah ni dipegang oleh Ares Suzy. Sampai di sini sajalah perkongsian pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton rancangan Malam Mistik Profile. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe, tekan butang loceng, komen dan share itu adalah gratis. Kita jumpa lagi di kisah-kisah yang lain yang lebih lagi menarik. Peace, no war.